Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat sama-sama bersua muka, dapat kita berhimpun, berkumpul, membacakan surah Yasin, ya, qalbul lil Quran. Mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat untuk kita, kerana sesungguhnya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa saja ilmu, apa saja perlakuan ataupun amalan yang kita lakukan yang dia dapat memberi manfaat, maka jadilah dia sesuatu yang bermanfaat. Kalau ilmu, jadilah ia sebagai ilmu yang bermanfaat. Kalau dia amalan, jadilah amalan yang bermanfaat. Ya, kerana ada di antara kita ataupun di antara bersama manusia ni, bila mereka mempelajari sesuatu, walaupun ilmu tu asalnya memberi manfaat, tetapi dia tak dapat memberi manfaat kerana dia adalah bergantung atas niat. Ya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya nak membawa satu tajuk soal hati. Tetapi kali ini soal hati saya nak bawa satu cerita atau mungkin beberapa cerita lah. Okay. Saya nak bawa satu cerita riwayat daripada Ummul Mukminin, Ummul Abdillah, an Ummil Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin, disebut ke Ummul Mukminin ibu bagi segala orang beriman. Siapa nama dia yang di sini? Nama dia Aisyah. Aisyah ni dilakopkan dengan Ummil Abdillah. Ummul Mukminin, ibu sekalian orang beriman. Ummi Abdillah, maksudnya apa, Puan? Siapa tahu, bantu saya. Ummul Mukminin tu maksudnya, Ummi Abdillah maksudnya apa? Ibu kepada Abdullah. Abdullah tu siapa? Hamba. Ibu kepada hamba Allah. Siapa hamba Allah? Ayah Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Abdillah ni mak kepada Abdullah. Mak kepada Allah, salah seorang pada anak Nabi. Kan anak Nabi kan ada 7 orang. Pertama Qasim, kedua Abdullah, lepas tu Ibrahim. Dan salah satu dilakopkan dengan nama Abdullah. Walaupun anak tiri, tetapi anak dia juga. Kerana ada di kalangan kita, bila itu anak tiri je. Ni anak, ni menantu. Ni menantu aja. Dia beza-bezakan. Dia beza-bezakannya. Padahal bila anak kita lah kan. Bila dia dah kahwin, maka yang anak tu jadi menantu kita. Tak ada beza dah. Dia macam anak kita juga. Sebab itu, kenapa bila orang tu dia ada menantu ke, ada mertua ke, dia kalau disentuh tak batal. Kerana dia dianggap sebagai anak kita juga. Kalau kita perempuan, bapa mertua kita sebagai bapa kita juga. Sebab tu kita sentuh, walaupun suami kita dah tak ada, sama tak ada sebab meninggal ataupun berpisah, tetap juga dia bapa kita. Baik. Hadis daripada Ummul Mukminin ni, satu lagi Ummul Mukminin ni maksudnya apa? Maksudnya ibu pada sekalian orang-orang yang beriman. Ya, ibu bagi semua orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya bila Rasulullah dah wafat, tak ada siapa boleh nikah dengan dia. Kerana dia telah menjadi ibu bagi kita semua. Maksudnya yang lelaki tak boleh menikahi. Sebab tu dalam sejarah mana Aisyah atau isteri Nabi yang lain menikah. Tak boleh nikah kerana mereka dah jadi ibu bagi kita semua. Mana boleh kita nikah dengan ibu kita kan? Yang si lelaki tu. Walaupun waktu itu, Aisyah ni umur dia sangatlah muda. Kerana ketika dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat mengatakan umur dia 9 tahun. Okey, kita ambil riwayat yang pertama. Katalah umur dia 9 tahun. Ketika dia nikah dengan Nabi, umur dia 9 tahun. Perempuan bayangkan umur Nabi berapa tahun masa tu? Katalah anggaran dalam 50 tahun. Kita pakai umur 50 tahun dah. 50 tahun. Dia 9 tahun. Dan dia bersama dengan Nabi pada usia dia 12 tahun.
3 tahun lepas tu. Artinya, katalah 50, Nabi wafat umur berapa? 63. 63. Cuba campurkan 9 campur, tadi, 15 nak sampai ke 63, 13 tahun betul? Ya, betul Ustaz. Cuba campurkan umur Aisyah pada ketika itu, Aisyah, umur dia daripada 9 tahun campur dengan 13 tahun? 22 tahun. 22. Ya. Okay. 9 Betul lah. campur berapa? 9 campur 13. Sampai 13. 22. Ya. 22 masih sweet lagi kak. Ya, comel lagi. Comel lagi. Dan memang dia lawa. Dia kemerahan. Tak nak Ustaz. Ya, namun demikian, tak ada siapa boleh menikah dengan dia. Tetap juga para sahabat menghormati dia sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang boleh menikah dengan dia. Bahkan yang lain pun. Baik. Kenapa hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah? Banyak riwayat banyak riwayat hadis. Kalau di antara isteri Nabi, Aisyah lah yang paling banyak. Kerana kebersamaan bersama Nabi. Pasal isteri Nabi banyak beri peluang kepada Aisyah. Pada Aisyah ni, pertama anak Abu Bakar. Yang keduanya, dia orang yang sangat cerdas. Ya. Sebab tu dalam banyak hadis, orang akan rujuk pada dia. Tanya tentang hal rumah tangga. Baik yang lelaki, baik yang perempuan, dia akan tanya kepada Aisyah. Maka dalam hadis ini yang Rasulullah menceritakan sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha ni. Lalu Aisyah pun menceritakan. Apa Aisyah cerita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi bertanya, Nabi beritahu pada Aisyah. Ni dia yang saya highlightkan ni. Mula pada Yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Macam nak faham dah bila ustaz baca tu macam dah nak faham dah. Maklumlah cakap Arab. Faham Kaabah tu faham lah Ustaz. Faham Kaabah Okey, Kaabah tu faham. Lagi mana? Al-Ard tu faham. Awalihim, akhirihim, tu macam nak faham. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Baik. Kemudian, Aisyah berkata lagi. Qalat kultu. Ya Rasulullah. Bila Aisyah berkata, Aisyah menceritakan lagi, aku berkata, Ya Rasulullah, kaifa tukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Artinya perkataan Aisyah dekat sini ialah berbentuk pertanyaan. Macam mana kita tahu dia bertanya? Pasal ada perkataan kaifa dekat sini. Ada perkataan kaifa. Nampak tak? Kaifa ni. Bagaimana? Kaifa ni maksudnya bagaimana. Bila bagaimana kan kata soal. Kata tanya. Jadi bagaimana, okey, adalah cerita dia nanti, tapi saya tak nak cerita, nanti sama-sama kita tengok. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Okey? Dapat? Okey, kemudian bila Aisyah kata gitu je, tanya je, lalu Rasulullah pun menjawab. Apa kata Rasulullah? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Okey? Kemudian Nabi pun beritahu tentang menjawab persoalan Aisyah tadi. Okey. Habis cerita dia. Hadis ni diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Bila muttafaqun alaih ni maksudnya apa? Maksudnya riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Dan lafaz yang di atas ni adalah lafaz Imam Bukhari. Baik. Kita dah baca dah hadis ni. Siapa boleh gambarkan agak-agak cerita pasal apa ni? Baca Arab dia. Ada penceritaan dia.
ada pertanyaan dia, ada jawapan dia. Dan ada periwayat hadis yang sahih mengenainya. Okey, rasa-rasa siapa nak cuba agak-agak kisah apa ni? Tapi kita agak dulu kisah dia, nanti kita akan baca sama-sama. Cepat, siapa nak cuba? Tak ada. Tak ada siapa-siapa yang ya, siapa? Kisah Abrahah kot yang nak menyerang Kaabah. Ya, Abraha. Tak ada sebut nama Abraha dalam ni. Kena. Baik je Ustaz. Tak apalah, itu awak punya ni kan. Tak apa, andaian, tak apa. Tak ada masalah. Ada pendapat lain? Tak pandai Ustaz. Betul. Kalau tak ada penerangan bawah tu, saya cuma faham Kaabah awal dan akhir. Apa? Pertanyaan pun saya tak jelas Okey, pertanyaan. saya nak tanya siapa yang rasa nak cuba sebelum kita baca makna dia. Tak payah kita jawab, Ustaz, saya tak tahu. Tak tahu tak payah. Yang nak cuba jawab je. Bunda nak cuba ke? Mana yang lain ni? Dah sonyap je. Kisah Aisyah. Aisyah tu Aisyah lah. Okey, cerita apa dia? Kisahnya. Hadis ni apa. Oh, Yang dikeluarkan. dia ada kaitan dengan nama awak lah. Man Aisyah anda. Okey. Okeylah. Okey, kita sama-sama tengok. Cerita ni berkaitan dengan niat. Sama juga perhimpunan kita pagi ni, jangan lupa masukkan niat. Niat adalah soal hati. Dan tak ada siapa pun boleh tahu tentang niat seseorang. Kalau perempuan dengar ada orang katalah, alah tengok muka boleh baca hati dia. Ada pernah dengar tak? Tengok muka dia, boleh dah agak dah hati dia macam mana. Tak boleh puan. Ini orang yang sombong, orang yang takabur. Berani berkata sesuatu yang Allah sendiri kata tak ada orang boleh tahu tentang itu melainkan aku. Melainkan Allah. Kerana soal hati ni adalah urusan Allah. Ikhlas ke tak ikhlas seseorang itu adalah urusan Allah. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu urusan, satu rahsia daripada rahsia Tuhan. Tiba-tiba ada orang dabik dada, dia kata, alah, tengok muka boleh baca hati dia. Rasulullah sendiri pun tengok orang munafik pun Rasulullah tak nak baca hati dia. Walaupun Rasulullah boleh mengagak, itu pun setelah Jibril datang mengkhabarkan kepada Nabi keadaan orang-orang munafik tu. Rasulullah ni orang yang sangat baik-baik hati. Orang yang terbaik dalam kehidupan dunia ni. Kenapa buat? Sentiasa baik sangka dengan semua orang. Ana ahkum bi zahir. Aku menghukum ikut zahir dia. Lahir dia mengucap, pakai mengucap dia lah. Kan? Okey, baik. Sekarang kita tengok mana dia. Aisyah berkata, kawan Aisyah. Kawan Aisyah. Mana kawan Aisyah anda ada ni? Saya Ustaz. Kak baca kak makna dia. Saya tak pakai jemata lah Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, siapa nak baca? Bonda baca. Saya Ustaz. Okey, boleh silakan. Sila. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu pasukan hendak menyerang Kaabah. Ketika mereka berada di tanah lapang, mereka dibenamkan oleh Allah dari pasukan yang paling awal hingga yang paling akhir. Okey, Okey. sampai dulu boleh. Kasih. Setakat tu boleh faham Okey, sampai setakat ni boleh faham lah. Boleh faham cerita Rasulullah cerita pada Aisyah. Tentang satu pasukan. Kalau awak cerita tadi yang kata kawan Aisyah kata, siapa yang jawab tadi? Ini cerita Abraha. Saya cakap. Bunda kata tadi. Boleh cakap. Bunda kata Abraha. Kalau bunda kata Abraha, tak disebut nama Abraha. Kalau Abraha pun waktu tu Rasulullah belum lahir lagi. Betul. Okay. Tapi ingatkan ini
Ya, menunjukkan cerita ni diceritakan oleh Jibril kepada Nabi. Lalu menceritakan, mungkin juga Abraha. Dan mungkin juga lain daripadanya. Tapi Ya. nak menceritakan pasal ini ada kaitan dengan Kaabah. Dan mungkin paling dekatnya ialah tentang Abraha lah. Yang terdekatnya Abraha. Kerana pada ketika itu Abraha dia datang dengan tentera dia. Dengan bala tenteranya. Dan mereka menaiki gajah. Sebab itu Rasulullah lahir pada tahun yang sama. Sebab itu Rasulullah dianggap pada zaman itu kalender dalam Islam, takwim dalam Islam belum ada. Dan dia bermula pada zaman Umar Al-Khattab. Oh. Dan waktu itu, sebab tu kalau ada tahun pun, tahun gajah, tahun apa? Tahun Fatu Mekah, tahun apa? Dia ikut tahun-tahun itu je. Dan kemudian sampailah kepada Umar, satu ketika tu Abu Ayyub ataupun siapa saya lupa, dia ada merupakan gubernur di satu saya lupa di Iraq ataupun di Basrah. Kemudian dia telah dihantar surat kepada dia oleh Umar. Cuma yang ada tarikh je. Cuma tak tahu bila sebenarnya ni, tahun lepas punya ke, sebelum ke, tak ada. Itu yang sejak beritu dia mohon supaya Umar selalu sediakan takwim dalam Islam. Sejak itulah bermulanya takwim. Jadi cerita tentang ini diceritakan pada Aisyah. Lepas tu Aisyah bertanya. Apa Aisyah bertanya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bagaimana mereka dibenamkan? Pada awalnya orang yang paling awal kat situ dan orang yang paling akhir yang ada dalam kawasan itu, di antara mereka yang ada dekat tempat itu, termasuk yang ada dekat pasar-pasar mereka, tempat mereka berkumpul tu. Padahal ada di antara mereka bukanlah daripada kalangan mereka. Apa maksud itu? Persoalan Aisyah ni. Okey, siapa nak cuba bantu saya pula? Amnira ada Amnira? Tak ada Ustaz. Waktu ni Mira tak nak sekolah. Ada Ada Ustaz, baru sampai rumah. Masya ada, Allah. Alhamdulillah. Okey, siapa nak jawab ni? Cepat. Saya nak cuba. Yang saya highlight ni. Saya nak cuba boleh Ustaz? Ya, silakan. Aisyah bertanya ni, orang yang tadi Rasulullah SAW bercerita yang kena benam tu, Ya. pasukan yang datang untuk menyerang Kaabah tu, tu Aisyah bertanya macam mana dengan orang yang bukan dalam pasukan tu, contohnya mana orang-orang awam yang ada tu. Okey, maksud dia apa? Adakah mereka dibenam juga ke macam mana? Itu yang Nabi kata tadi. Yang cerita atas tadi. Itu yang Aisyah nak tahu tu. Aisyah. Ini bukan Aisyah nak tahu. Ini Azrina yang nak tahu. Sabar je lah. Okey, cerita dia gini. Menunjukkan bahawa orang yang berada dekat situ, dia disebut sebagai orang yang berada di tempat yang salah dalam masa yang salah. Wrong time and wrong place. At that moment. Okay. Maksudnya orang tu ketika berlakunya itu kebetulan dia ada dekat situ. Macam puan berlakunya tsunami, orang yang ada kena swab tu, kena dihanyutkan di air tu. Kebetulan dia dekat situ dengan dia dihanyutkan di air tsunami tu. Kita kena tak? Kita tak kena. Tapi orang tu kena. Dan ditakdirkan macam tsunami yang berlaku di Aceh tu. Di Aceh. Kalau puan kalau kita ada di sana, kalau saya lah. Kalau saya ada di sana pun, saya ingat kalau diri saya tak lari. Siapa akan menyangka air laut akan naik ke darat? Siapa boleh sangka? Kalau buaya naik ke darat dah banyak dah. Tapi air laut naik ke darat macam pasal tak pernah berlaku kan? Dalam dunia kita hari ni tak pernah berlaku. Sebab tu
Sebab tu yang Azrina tanya tu sama macam yang Aisyah tanya. Kemudian bila ditanya, lalu Rasulullah pun menjawab sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Okay, Azrina jawab. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, mereka dibenamkan dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini adalah dengan lafaz Al-Bukhari. Masya Allah. Okay, maksud dia apa? Maksudnya innamal a'malu binniyati. Ya, betul Ustaz. Dia Masya bergantung atas niat kita. Kebetulan kita ni Allah dah tentukan ketika Allah nak datangkan serangan pada ketika itu, Allah nak hancurkan mereka pada ketika itu, kebetulan Allah dah tetapkan dan tentukan kita orang yang terlibat juga ada dekat situ. Faham tak? Bila dia ada dekat situ, maka tak dapat tidak dia pun terlibat sama. Tapi walau bagaimanapun berlakunya kematian, besok dia akan dibangkitkan. Dia bangkitkan atas niat mereka. Mereka buat apa dekat situ? Apakah mereka ni nak jadi apa? Reporter? Tahu reporter? Kan ada orang suka jadi reporter. Ada orang kerana dia apa nama? Dia nak tengok apa perkara yang bakal berlaku dekat situ. Apa orang ni nak buat? Atas niat masing-masing lah. Ada orang dicuba nak pertahankan, tapi macam mana cara aku nak pertahankan? Dia memikir macam mana nak pertahankan. Apa yang agak-agak kalau dia kat situ, dia boleh membantu untuk mempertahankan. Tapi kebetulan waktu itu, bila Allah datangkan kepada mereka, Allah benamkan mereka. Kalau Abraha tu didatangkan burung-burung, membawa batu-batu daripada neraka kan. Okay? Maka mereka semua mati pada ketika itu. Maka orang ni juga dia mati dan kemudian besok di akhirat tu dia akan ditanya. Dia tanya atas niat-niat mereka. Jadi dalam hadis ini nak ceritakan pada kita apa pun innamal a'malu binniyat. Apa pun yang kita lakukan mestilah dengan niat yang ikhlas. Ya puan Niat ikhlas maksudnya apa? Mudah-mudahan kita yang berhimpun pada pagi ni pun dengan niat yang ikhlas kita, ya. Lagi pula kita mensyukuri segala nikmat Tuhan tu, Allah akan tambah nikmat yang lagi banyak untuk kita, untuk menjadi bekalan kita sebelum kita kembali kepada Allah nanti satu masa. Okey. Jadi hari ni saya dapat bawa satu je. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk terutamanya untuk diri saya dan kita yang sama-sama berada dalam perhimpunan ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita atas niat-niat kita itu. Jadi bonda, saya minta ampun, maaf. Sampai setakat ni je saya boleh. Lepas ni pasal saya kena nak lari ke Taman Daya, agak jauh juga ni. Dia sana pukul 8.30. Jadi itu bila bonda minta saya masuk pada pagi ni, saya dah fikir 2-3 kali juga. Tapi cuba jugalah. Cuba juga. Mudah-mudahan Allah berkatilah majlis perhimpunan kita ni. Dan minta maaf tuning dia ada sikit lari. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Saya serah balik pada admin. Silakan. Siapa admin tadi pun dah. Sebentar. Dia ada masalah dekat sikit. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jadi kita tak bolehlah buka soalan sebab Ustaz pun ada urusan untuk kelas selepas ini. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan tanya soalan-soalan berkaitan dengan tajuk soal hati tadi. Jadi jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami yang sudi menerima jemputan kita pada pagi ini bagi memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah sebentar tadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan asbab kita membaca kalamullah dan berdoa bersama dengan Al-Fadil Ustaz tadi, mudah-mudahan Allah perkenankan dan makbulkan segala doa kita kepada mereka yang diuji dengan pelbagai
masalah kesihatan dalam kehidupan juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya untuk kita. Terima kasih juga dengan tazkirah walaupun ringkas berkaitan dengan hadis tadi. Jadi dari situ kita lihat bahawa kita buat sesuatu tu bergantung pada niat. Apa yang kita buat itu kita perlulah niat dengan ikhlas. Kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Moga Allah gandakan lagi nikmat kita dengan izin untuk bekalan kita di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Moga kita redha apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih baik daripada ketetapan manusia itu sendiri. Moga kita terus dipimpin di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman, jadi Ustaz ni ialah kelas ganti bagi Al-Fadil Ustaz Elin yang tak dapat berkuliah pada sebelah pagi, tapi insya-Allah kuliah Al-Fadil Ustaz Elin Amin ini iaitu berkaitan dengan pengajian Hikam Jawi yang kita selalu buat pada hari Isnin dan hari Rabu. Kita akan mulakan pengajian ini untuk menggantikan kuliah Maghrib malam ini. Jadi rujuk kepada WhatsApp group di WhatsApp group masing-masing untuk mengetahui lebih lanjut. Itu di Ustaz Elin Aminin akan bersama kita di kuliah Maghrib bagi pengajian atau syarah kitab Hikam Jawi, insya-Allah. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jahari, penulis buku Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pukul 8.15 pagi nanti. Jadi teruskan bersama dengan kuliah duha sebentar lagi. Dia sebagai penutup kuliah. Ustaz masih ada ke? Ustaz dah left. Boleh Ustaz. baca tasbih parah. Ustaz pun dah keluar. Dan kita doakan mudah-mudahan urusan Ustaz dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudahi kuliah kita ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hingga jumpa lagi di